Kita mulakan Stadium RTM dengan perkembangan skuad Harimau Melaya. Proses untuk mendapatkan pasport bagi pemain warisan dari Belanda kini sudah berada di peringkat akhir. Ketua Pegawai Eksekutif Rob Friend berharap proses berkenaan dapat diselesaikan sebelum pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2027 Mac depan. Beliau menerusi satu kenyataan berkata pemain warisan ini mampu tingkatkan peluang skuad kebangsaan untuk layak ke peringkat seterusnya. Sementara itu, beliau menambah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tetap komited untuk mencapai hasil dalam pembangunan pemain tempatan di semua peringkat bola sepak. Jelas Friend, walaupun neutralisasi adalah antara komponen utama, namun pihaknya memahami kepentingan membentuk bakat tempatan bagi memastikan kejayaan berterusan untuk pasukan kebangsaan. Terdahulu, pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim mengumumkan bahawa 6 hingga 7 pemain warisan dikenal pasti untuk mewakili Malaysia. Dalam pada itu, kehadiran pemain neutralisasi dan berdarah warisan tidak seharusnya dianggap sebagai penghalang bakat tempatan mendapat tempat dalam skuad kebangsaan. Sebaliknya, pemain negara digesa menganggap perkara ini sebagai cabaran. Seterusnya, berusaha keras tingkatkan kualiti individu. Macam local talent just throw towel lah, dah lah kita tak nak main, then it shows that our, balik pada buku tadi lah, it shows that our mental punya ni tak cukup kuat untuk bersaing lah. But again lah, saya harap dengan penambahan neutralisasi ataupun pemain warisan ni kan dapat bagi a good, saya tak kata result, so saya katakan feedback yang bagus lah, not only for the result but untuk pemain-pemain muda melonjak naik, manajemen melonjak naik dan liga kita lebih baik dan teratur. Beliau ditemui selepas perasmian Majlis Pelancaran Buku Bola Bentang karya Rosli Hussein di Ibu Negara. Bekas pemain kebangsaan itu mengambil masa 2 tahun untuk menyiapkan naskah yang berdasarkan pengalamannya bermain bersama Selangor, Kelantan dan Kuala Lumpur pada era 1980-an. Ini perlu berkaitan skuad bola sepak muda negara. Pelantikan Nafuzi Zain sebagai pengendali pasukan bawah 23 tahun B23 kebangsaan adalah langkah tepat. Pandangan itu disuarakan Nizam Jamil. Menurutnya, jurulatih berusia 46 tahun itu memiliki keupayaan mengilap bakat muda seperti yang dibuktikan di Terengganu FC dan Kedah Darul Aman FC. Kita tahu Coach Nafuzi lama dengan antara pemain yang menyukai pemain muda kan, dan saya rasa bukan satu kesukaran untuk dia, cuma saya harapkan yang kita beri dia masa, kita beri dia sokongan, dukung dia betul-betul supaya dia dapat menjadikan skuad bawah 23 tu skuad kedua selepas skuad senior yang juga berjaya lah. Yang penting we need to support him so then dia boleh deliver a good results and a good. 3 misi penting yang bakal dipikul Nafuzi selepas ini adalah kejuaraan bawah 23 tahun ASEAN, kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2026 dan Sukan SEA. Dalam pada itu, Nizam tidak menolak kemungkinan kembali melatih pasukan Liga Malaysia pada tahun depan. Namun, bekas pengendali berusia 40 tahun itu akui lebih tertarik dengan kelab yang memiliki pelan jangka masa panjang. Tapi saya suka tentang projek lah. Pasukan yang memikirkan tentang suatu projek, pasukan yang ada kita katakan jalan kerja untuk setahun 2 tahun menumpukan pembangunan, bukan saja pemain tapi pelatih. Saya suka dengan projek-projek seperti itu lah. Beliau sebelum ini memegang peranan sebagai Ketua Jurulatih Selangor FC pada 2022 sebelum melepaskan jawatan Oktober tahun lalu. Beralih ke sukan badminton, legenda negara Datuk Rashid Siddiq berharap Ketua Jurulatih bergu lelaki Harry Iman Pengadi mampu meningkatkan lagi prestasi pemain muda kebangsaan. Beliau juga yakin pengalaman dimiliki Harry mampu membantunya mencapai hasrat tersebut. Pengalaman yang dia ada tu harap dapat dicurahkanlah pada pemain-pemain muda yang ada, termasuk Aaron Charles Wijik. Semoga agar dapat
dikekalkan atau ditingkatkan lagi prestasi pemain-pemain yang ada sekarang ni, terutama sekali Erenca Soviet kan. Kadang-kadang dia punya prestasi terombang-ambing. Beliau yang pernah meraih peringkat gangsa di Sukan Olimpik Atlanta 1996 juga berharap pemain negara mampu kekal konsisten untuk tempoh panjang. Ia bagi mencerahkan peluang Malaysia menyinar di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Sekian berita perdana. Saksikan program Bicara Naratif bersama Duta Palestin ke Malaysia pada pukul 9 malam di TV1 dan saluran RTM ASEAN. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.